Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu Rohana? Sihat ke? Dah sarapan atau masak untuk keluarga? Hari ni kita puasa. Alhamdulillah, selamat puasa kepada Cikgu Rana. Baiklah, Cikgu Rana, hari ini kita akan ber-Google Map lah, lebih kurang dalam makan masa dalam 10 ke 15 minit lah untuk mendapatkan sedikit gambaran berkenaan dengan pentaksiran PBD bagi mata pelajaran matematik. Baiklah Cikgu Rana, Cikgu Rana merupakan ketua panitia, ketua panitia untuk panitia matematik dan juga merupakan cikgu yang mengajar matematik bagi tahun 4, 5 dan 6 manakala tahun 1, 2 dan 3 diajar oleh Cikgu Zul Baiklah Cikgu Rana, kalau cikgu dah bersedia, jom kita mulakan perbincangan kita berkenaan dengan pentaksiran PBD Pada pendapat Cikgu Rohana, apa matlamat sebenarnya pentaksiran dalam PBD ni? PBD pada pandangan saya lah, matlamat sebenar PBD ataupun pentaksiran bilik darjah. Ia merupakan satu pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Cikgu kerana memberi jawapan yang tepat lah berkenaan dengan matlamat pentaksiran PBD. Jadi seterusnya, untuk mencapai matlamat pentaksiran yang dikehendaki, apakah agaknya nilai-nilai yang sepatutnya perlu ada semasa kita membuat pentaksiran? Ya, sebagai seorang guru kita perlu fikirkan nilai-nilai yang sepatutnya lah apabila membuat pentaksiran. Okey. Guru perlu membuat pertimbangan secara profesional dalam mentaksir dengan cekap, mestilah adil, telus, sistematik dan juga holistik tanpa melibatkan sebarang emosi. Pertimbangan profesional ni kalau kita lihat mestilah berdasarkan hasil kerja, keupayaan, tingkah laku, kelebihan dan kekurangan pada murid, juga prestasi mereka semasa melakukan aktiviti PDP lah. Baiklah Cikgu Rahana, pada skala 1 hingga 10, rasanya berapa besar komitmen cikgu terhadap pentaksiran ni? Kalau skala 1 ni dia masih jauh lagi lah daripada nak mencapai matlamat. Kalau 10 ni dia dah sampai kepada tujuan dan matlamat yang sebenar. Kalau 1 hingga 3 itu juga rendah, 4 hingga 7 tu agak sederhana, 8 hingga 10 tu dah kita dah capai lah. Capaian dan tahap kebolehan dia pelbagai. Jadi pada saya lah, komitmen saya letakkan 7 di tahap sederhana. Ya, sederhana. Baiklah cikgu, boleh cikgu ceritakan berkenaan dengan data pencapaian pentaksiran PBD bagi panitia matematik kita ambil berdasarkan pada pentaksiran matematik lah bagi tahun 2020. Ni PBD ni kita telah lakukan sejak tahun lepas lagi lah, tahun 2020. Maka berdasarkan pentaksiran yang kita buat tu untuk tahun 1 hingga tahun 3 ada 2 orang murid yang hanya mencapai tahap TP1 hingga TP2 lah. Dalam peratusannya 6.9% gagal. Manakala selebihnya 27 orang lagi murid mencapai TP3 hingga TP6 lah dengan peratusan 93.1%. Jumlah semua murid daripada tahun 1 hingga tahun 3 adalah 29 orang murid. Okey. Seterusnya kalau tahun 4. Okey, tahun 4 kita mencapai 100% tahap penguasaan 3 hingga 6.
Ada 10 orang murid daripada tahun 4, semua mencapai 100% lah Ustaz. Okey, tahun 5 dan tahun 6. Tahun 5 dan tahun 6, kita ada gagal 2 orang. Daripada jumlah muridnya 21 orang murid, 2 orang mencapai 9.5% gagal, hanya memperolehi TP1 dan TP2. Manakala selebihnya ada 19 orang tu dengan peratusan 90.5% berjaya mencapai TP3 hingga TP6 lah. Okey, itulah berdasarkan data tahun lepas. Baiklah, Cikgu Rana, ya, tahniah di atas pencapaian matematik tadi. Ya, kalau kita lihat pada pencapaian matematik itu, yang gagalnya di tahap 1 iaitu seramai 2 orang saja. Kemudian di tahap 2 pun ada 2 orang saja, iaitu untuk tahun 5 dan tahun 6 ni ada 2 orang saja. Jadi ada 4 orang saja yang masih berada di tahap 1 hingga 2 lah dalam PBD ni. Okey, jadi Cikgu Rana, ya, pada skala 1 hingga 10 lah, ya, di mana kepuasan cikgu sekarang dalam pentadsiran PBD, ya, kalau diberi pilihan, ya, pada cikgu. Tu ada peningkatan, jadi saya memilih skala 8 lah. Namun saya belum berpuas hatilah. Walaupun peratusan murid di tahap 1 dan 2 tu agak kecil, tapi kita perlu usahakan untuk lebih baguslah. Baiklah, seterusnya, ya, Cikgu Rana, ya, apakah rasanya, apakah halangan utama yang cikgu hadapi, ya, dalam membuat pentadsiran PBD ni? Okey, kalau panitia matematik ni, bila kita buat pentadsiran, kita lebih suka bersemuka. Halangan utama sekarang adalah kita terpaksa lakukan PDPR. Pandemik COVID-19 pandemik ni menyukarkan guru-guru lah nak buat pentadsiran. Itu halangan terbesarnya. PDPR kena PDPR di rumah. Cikgu Rana, ya, okey, banyak, ya, cara untuk guru menilai atau membuat pentadsiran, ya, sama ada semasa PDP secara bersemuka atau masa PDPR, ya, di rumah, ya. Apa pilihan yang paling baik dan berkesan lah untuk cikgu gunakan, ya, untuk sebagai alat pentadsiran PBD? Untuk menilai itu kita ada banyak cara, tapi pilihan yang paling baik dan berkesan untuk PDPR ni, kita gunakan pentadsiran secara gabungan lah. Maksudnya pentadsiran secara pemerhatian, secara lisan dan juga penulisan. Kita pilih secara gabungan. Pada masa lalu, ya, adakah cara penilaian yang lebih baik berbanding dengan penilaian pentadsiran PBD sekarang, ya, pada pendapat cikgu lah? Okey, nampaknya jika sekarang ni cara dan penilaian terkini yang lebih baik sekarang adalah dari segi PBD lah, pentadsiran bilik darjah. Nak dibandingkan dahulu, PBD ni adalah yang terbaik dalam mencukil dan mengesan perkembangan murid secara menyeluruh dan lebih menjurus kepada kemenjadian murid lah. Pada pendapat cikgu lah, ya, siapa yang boleh membantu cikgu, ya, dalam membuat perubahan ni agar, ya, supaya pentadsiran PBD ni akan menjadi lebih baik? Lah masa ni perlukan bantuan daripada pihak pentadbir, rakan-rakan, juga guru-guru sesama ahli panitia matematik yang sama-sama boleh membantu saya nantilah, insya-Allah. Pendapat cikgu lah, ya, apakah masalah utama yang cikgu perlu hilangkan, ya, dalam kita membuat pentadsiran, ya, PBD ni, ya? Masalah utama, okey, sekarang ni komitmen kerja dan gaya PDP mengikut AK21 lah. Komitmen kerja bila PDPR ni, kita bebanan kerja cikgu dah makin bertambah. Jadi kena, dan PAK21 tu pun suatu yang mencabar. Itulah masalah utama yang perlu dihilangkan. Baiklah, Cikgu Rohana, ya. Okey, bagaimana Cikgu Rohana hendak memulakannya agar panitia matematik ni
peningkatannya dalam pentafsiran PBD ni dilihat semakin mantap. Ya, Ustaz ya. Sebagai permulaannya, semua guru matematik itu perlu meningkatkan diri dari segi komitmen kerja dan membuat pekerjaan lebih awal sebelum PDP bermula dengan mencari sumber ilmu yang bersesuaian mengikut tahap murid. Baiklah, Cikgu Rana, bagaimana Cikgu hendak memastikan kejayaan ni kita dapat secara berpanjangan lah. Macam mana? Kalau kita nak pastikan kejayaan ini berpanjangan, kita tak boleh bekerja sendiri. Kita mesti ada sokongan, kita mesti ada dorongan. Jadi kita perlu mewujudkan budaya kerja yang bagus, saling bantu-membantu, sesama rakan dalam panitia, sesama ahli panitia. Selain daripada itu, kita perlu ada sifat amanah dan ikhlas dalam tugas yang telah diberikan kepada kita. InsyaAllah kita bekerja sama, kita saling bantu-bantu, kita akan berjaya. Ya, insyaAllah. Baik, Cikgu Rana, ini sebagai soalan akhir lah ya. Bagaimana rasanya komitmen lah Cikgu Rana sekarang? Komitmen saya sekarang? Sebenarnya saya memiliki rakan-rakan panitia yang sangat memberi kerjasama. Jadi sekarang saya rasa lebih yakin dan insyaAllah akan buat sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat bersama rakan ahli panitia matematik. InsyaAllah Ustaz. Baiklah Cikgu Rana, jadi terima kasihlah ya kepada Cikgu Rana di atas kerjasama yang telah diberikan dalam dialog perbincangan kita lah ya pada kali ini. InsyaAllah lain kali kita jumpa lagi lah ya. InsyaAllah ya, sama-samalah kita berusaha ya, agar sekolah kita ni mencapai prestasi akademik ya, yang bagus ya, dan juga kemanjadian ya, murid yang baik jadi setanding dengan sekolah-sekolah yang lain ya, insyaAllah. Jadi terima kasih ya, sekali lagi pada Cikgu Rana atas dialog perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih.